Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Wan Ahmad Munsif bin Wampa dan rakan-rakan sekalian. Kami memilih tajuk Pendidikan Seni Visual bagi tingkatan 1 tajuk garisan. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Cikgu Nur Syafiqah. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kelas Pendidikan Seni Visual. Perkenalkan diri cikgu, nama cikgu Syafiqah. Hari ini kita akan mempelajari topik jenis garis. Murid-murid tahu apa itu makna garis? Mari cikgu jelaskan kepada murid-murid. Garis merupakan tanda yang panjang, halus yang dibuat pada sesuatu permukaan. Garisan melukis dari titik A hingga ke titik B. Murid-murid tahu ada beberapa jenis garis. Di sini cikgu menunjukkan gambar rajah jenis garis. Garis juga boleh digunakan untuk melukis corak. Murid-murid boleh melihat pada rajah di bawah. Garis digunakan untuk melukis corak pada kelopak bunga. Murid-murid tahu apa fungsi garisan? Cikgu jelaskan. Fungsi garisan menimbulkan rupa. Yang kedua, garisan menimbulkan bentuk. Yang ketiga, garisan menimbulkan ilusi cahaya dan bayang. Yang keempat, garisan mewujudkan ruang. Yang kelima, garisan menghasilkan jalinan. Yang keenam, garisan menghasilkan motif pada reka corak. Yang ketujuh, garisan mewujudkan tone. Itu sahaja kelas hari ini. Cikgu harap murid-murid memahami pelajaran pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih dan selamat maju jaya kepada murid-murid. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid semua. Okey, hari ini kita akan belajar pendidikan seni iaitu tajuk garisan. Okey, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya merupakan Cikgu Hafizul yang akan bertindak sebagai guru seni anda pada hari ini. Okey, murid-murid semua, hari ini kita akan belajar mengenai unsur garisan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni. Okey, unsur garisan yang pertama ialah unsur garisan semula jadi, di mana unsur garisan semula jadi ini ialah hasil ciptaan Tuhan yang tidak boleh diubah oleh mana-mana manusia. Okey, contoh garisan yang semula jadi ini selalu kita lihat pada batu, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, murid-murid semua, berikut merupakan unsur garisan yang terdapat pada alam semula jadi. Okey, di sini kamu dapat lihat unsur garisan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan seperti urat daun, haiwan seperti harimau, kuda belang, rekahan tanah dan sebagainya. Untuk kamu lebih memahami lagi mengenai unsur garisan yang terdapat pada alam semula jadi ini, cikgu sediakan satu video contoh lukisan yang mempunyai unsur garisan pada alam semula jadi. Okey, melalui unsur garisan yang terdapat pada alam semula jadi ini, kamu semua sebagai murid dapat dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan seharian kamu semua. Okey, kita pergi ke unsur yang kedua iaitu unsur garisan yang terdapat pada objek buatan manusia. Okey, garisan yang selalu kita lihat pada objek buatan manusia ini kita dapat lihat pada tali, contohnya pada tali baku ayaman, kain tenunam, bangunan, tayar kereta, corak fabrik dan sebagainya. Okey, berikut merupakan contoh-contoh unsur garisan yang terdapat pada objek buatan manusia. Okey, kamu dapat lihat di situ garisan yang terdapat pada bangunan,
tayar kereta, tenunan dan sebagainya. Kamu dapat lihat sendiri contoh-contoh yang cikgu sediakan di situ. Okey, melalui unsur garisan yang terdapat pada objek buatan manusia ini, kamu semua sebagai pelajar dapat dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Selain itu, ia juga membantu kamu semua sebagai murid terus menyelarah idea, imajinasi dan alam fantasi ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Okey, sebelumnya kita akan pergi ke unsur garisan yang terdapat pada karya seni. Okey, garisan memainkan peranan yang amat penting dalam mewujudkan rupa, bentuk, jalinan, pergerakan, tone dan corak. Okey, berikut merupakan contoh-contoh bagi unsur garisan yang terdapat pada karya seni. Karya-karya seni ini telah dihasilkan oleh pelukis-pelukis tersebut antarabangsa. Okey, kamu semua dapat lihat di situ pelukis-pelukis tersebut telah menggunakan pelbagai garisan dalam menghasilkan karya mereka untuk menjadikan sebuah karya itu lebih menarik. Okey, melalui unsur garisan yang terdapat pada karya seni ini, kamu semua sebagai pelajar mampu memperkembangkan lagi pemahaman terhadap asas seni visual. Hai semua, saya Cikgu Nadia. Hari ini, Cikgu akan mengajar pendidikan seni visual tajuk garisan. Standard kandungan dalam pendidikan seni visual terbahagi kepada 4 iaitu persepsi seni, eksplorasi seni, ekspresi seni dan apresiasi seni. Seterusnya, apakah yang murid akan belajar dalam ekspresi seni? Murid dapat menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan untuk menghasilkan idea yang kreatif. Seterusnya, aplikasi-aplikasi garisan dalam karya seni iaitu lukisan, catan, tenunan, anyaman, cetakan, kolaj serta teknik resis. Contoh-contoh aplikasi garisan dalam hasil karya. Pertama, penggunaan garisan dalam karya lukisan. Kedua, teknik catan dalam karya seni. Ketiga, garisan tampak jelas pada karya anyaman. Keempat, aplikasi garisan dalam seni arca. Kelima, doodles. Dan yang keenam, karya teknik resis ikat celup dalam seni batik. Seterusnya, murid-murid akan melakukan aktiviti aplikasi seni. Bahan-bahannya ialah marker pen, pensel warna serta kertas lukisan. Okey, mari kita melihat langkah-langkahnya. Langkah pertama, sediakan alat dan bahan. Langkah kedua, mulakan lakaran doodle dengan satu motif pilihan. Langkah ketiga, jadikan motif-motif di sekeliling anda sebagai inspirasi dalam garisan doodle. Perincikan lukisan doodle dengan pelbagai jenis garisan. Langkah kelima, doodle yang telah siap. Seterusnya, cikgu akan tunjuk satu video contoh.
Apresiasi seni. Assalamualaikum, saya Damiri sebagai Cikgu Pendidikan Seni. Aha. Seterusnya, kita akan belajar mengenai ekspresi seni. Apakah dimaksudkan dengan ekspresi seni? Ekspresi seni adalah merujuk kepada suatu pemerhatian atau penilaian terhadap seni yang dilakukan oleh seseorang. Bagaimana cara untuk menghayati seni? Ini adalah langkah-langkah menghayati seni. Langkah 1. Membuat lukisan kasar dengan menggunakan teknik garisan halus. Langkah 2, iaitu mengenal pasti arah pencahayaan serta lorek bahagian yang terlindung. Langkah 3, iaitu menggunakan teknik sila pangkah bagi menimbulkan bentuk ruang dan cahaya. Langkah 4, iaitu proses memperhalusi unsur dengan menggunakan garisan tebal. Okey, seterusnya kita akan ke teknik silang pangkah. Apa itu teknik silang pangkah? Teknik silang pangkah adalah penyilangan antara dua garisan selari atau lebih bagi menimbulkan ilustrasi bentuk dan cahaya. Berdasarkan video yang telah dipaparkan, teknik silang pangkah dapat mempengaruhi ton warna, iaitu daripada cerah kepada ton yang lebih gelap. Perbezaan ketara dapat dilihat sekiranya mengaplikasikan penyilangan garis selari yang lebih banyak. Okey, seterusnya kita akan belajar cara penggunaan silang pangkah. Dengan menggunakan pensel, lukiskan satu bulatan dan lukiskan beberapa garisan selari. Ini bagi menunjukkan arah pencahayaan sesuatu objek. Lakukan garisan selari secara bersilang dan tambahkan garisan selari sehingga mendapat ton yang lebih gelap bagi menimbulkan satu sisi yang terlindung. Lukis satu lakaran bayangan, kemudian lakukan teknik silang pangkah bagi lebih menimbulkan pencahayaan dan rupa. Di sini kita dapat lihat hasilnya. Akhir sekali, kita akan melihat contoh hasil teknik silang pangkah. Di sini terdapat beberapa contoh yang dihasilkan dengan menggunakan teknik silang pangkah. Dengan penggunaan yang betul, kita dapat menghasilkan karya yang bagus dan mempunyai nilai sentimental yang tersendiri. Oleh itu, penggunaan teknik ini amatlah penting bagi menimbulkan pencahayaan, bentuk maupun ruang. Semoga hasil pembelajaran mengenai teknik ini mampu meningkatkan kreativiti pelajar dan sekaligus dapat menjadi seorang yang lebih kreatif. Saya akhiri kelas hari ini dengan tayangan beberapa contoh yang telah dihasilkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cikgu Muhammad Hakimi bin Muhammad Radwan, Guru Pendidikan Seni kamu pada hari ini. Bagi kelas cikgu, cikgu ingin membuat rumusan tentang tajuk garisan yang telah kamu pelajari di dalam kelas-kelas lain. Yang pertama, persepsi seni. Cikgu ingin mengingatkan kembali mengenai definisi garisan. Garisan adalah kesan titik yang bergerak dihasilkan menggunakan sesuatu alat atau media yang bermula daripada satu titik permulaan merentasi suatu kawasan. Yang seterusnya, cikgu ingin mengingatkan kembali pelajar-pelajar mengenai jenis-jenis garisan.
Seperti di dalam rajah, terdapat garisan nipis, garisan tebal, garisan bersudut, garisan berpancar, garisan putus-putus, garisan melengkung, garisan berlingkar dan juga garisan beralun. Baiklah, selepas ini kita akan pergi kepada fungsi-fungsi bagi garisan. Pelajar masih ingat lagi ke? Cikgu, tolong ingatkan balik. Baiklah, cikgu akan ulang. Garisan menghasilkan rupa, garisan menghasilkan jalinan, garisan mewujudkan ruang, garisan menghasilkan bentuk, garisan menghasilkan ton dan struktur garisan mewujudkan bentuk. Okey, itu tadi adalah fungsi-fungsi bagi garisan. Dan ini adalah teknik-teknik yang boleh digunakan untuk menghasilkan garisan. 1. Teknik capan, 2. Teknik canting, 3. Teknik titik, 4. Teknik collage, 5. Teknik jahitan dan 6. Teknik anyaman. Ya, bagi eksplorasi seni, garisan sangat mudah didapati sama ada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia. Pelajar perlu melihat di sekeliling. Sebagai contoh, bagi alam sekitar terdapat pohon buluh seakan garisan tebal, pusaran di cengkeran siput seakan garisan berlingkar. Kala bagi objek buatan manusia, tingkat di KLCC seakan garisan melengkung, landasan kereta api seakan garisan nipis. Oleh itu, sangat digalakkan bagi anak-anak pelajar untuk menjelajah dunia, menambah pengalaman untuk meningkatkan kreativiti di dalam seni. Yang seterusnya, kita akan pergi kepada ekspresi dan apresiasi seni. Bagi ekspresi seni, pelajar boleh menggunakan teknik yang telah dipelajari untuk menghasilkan contoh-contoh hasil seni seperti 1. Doodle, 2. Collage, 3. Batik canting, 4. Anyaman. Akhir sekali, bagi apresiasi seni, para pelajar boleh mencuba teknik-teknik yang telah diajar oleh kami para guru-guru dan menampal atau meletakkan hasil seni masing-masing di tempat yang anda boleh nampak dan menghayatinya. Selamat mencuba! Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi.